Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar cara-cara menghasilkan permainan roda minda. Bahan-bahan yang diperlukan adalah mounting board, pensel, pen, gunting, gam, pembaris, kertas warna, reject spinner, nut dan skru, gambar sepulang bahasa, dompet kad, papan putih kecil, magnet, dakwat printer, hot glue gun dan pen marker, talam, tudung saji, pemadam, tudung periuk dan pelekat hijau. Cara pembuatan roda minda. Yang pertama, lakar satu bulatan besar di atas kertas mounting board hitam dengan menggunakan talam. Gunakan pembaris dan pensel untuk menambah saiz bulatan menjadi lebih besar dan menandakannya lakaran bulatan bentuk bintang. Gunakan tudung saji untuk menyambung bintang dan menghasilkan bulatan yang lebih kemas. Seterusnya, bulatan yang lebih kemas dipotong dengan teliti menggunakan gunting. Maka siaplah bulatan roda minda bersaiz besar. Seterusnya, lakar bulatan saiz paling kecil pada kertas mounting board biru dengan menggunakan pensel dan tudung periuk. Selepas itu, potong bulatan kecil yang dilakar dengan kemas. Selepas itu, lakar saiz bulatan sederhana pada kertas mounting board berwarna hijau. Kemaskan lakaran bulatan dengan pemadam dan pensil, kemudian potong bulatan sederhana itu dengan teliti. Gabungkan semua bulatan iaitu kecil, sederhana dan besar menjadi satu mengikut susunan. Kemudian, gariskan bulatan yang telah digabungkan menjadi 16 bahagian yang sama besar. Seterusnya, cari 16 gambar yang berkaitan dengan simpulan bahasa di internet. Masukkan gambar ke dalam Microsoft Word, bentukkan menjadi bujur lalu dicetak. Kemudian, gunting gambar yang telah dicetak. Seterusnya, tampal semua gambar simpulan bahasa di bahagian hujung mounting board. Hasil seperti di dalam gambar. Ketiga-tiga mounting board ditebuk bahagian tengah untuk dijadikan pusat untuk berputar. Lubang hendaklah ditebuk menggunakan pensil, gunting dan skru. Perkataan pertama dan kedua berkaitan 16 simpulan bahasa dibuat dalam Microsoft Word, dicetak atas kertas warna biru dan hijau, kemudian digunting dengan teliti. Perkataan pertama dan kedua tersebut masing-masing ditampal pada bulatan mounting board bersaiz kecil dan bersaiz sederhana. Proses seterusnya, garis pembahagi di roda minda diterangkan dengan menggunakan pensil dan pembaris. Seterusnya, penjalur kertas warna kuning dan merah dihasilkan bagi menaikkan 16 gambar simpulan bahasa atas roda minda menggunakan pensil dan pembaris. Dua warna penjalur tersebut ditampal selang-seli pada bahagian yang dimaksudkan. Lebihan mounting board yang berwarna merah dibuat sebagai penunjuk simpulan bahasa roda minda menggunakan pembaris, pensel dan gunting. Penunjuk roda minda ditampal dengan mounting board berwarna oranye di belakangnya untuk kelihatan lebih cantik. Seterusnya, 3 spinner bersama nut skru perlu dilekatkan dengan penunjuk di tengah 3 bulatan lalu dikunci. Seterusnya, papan nombor yang akan mengandungi nombor
iaitu 1, 2, 3 dipotong petak daripada mountain board yang berwarna oranye. Seterusnya, kertas warna dipotong petak kecil sebanyak 16 bilangan untuk membuat nombor 1, 2 dan 3. Tulis nombor 1, 2, 3 di atas kertas yang telah dipotong, lalu menampal kertas itu di papan nombor dengan magnet di depan dan di belakang. Selepas itu, sediakan papan putih kecil, kemudian tulis 3 aktiviti yang bakal dilakukan salah satu oleh murid selepas mencabut satu nombor di papan nombor. Selepas itu, cipta 16 situasi simpulan bahasa dalam Microsoft Word dan cetak atas kertas warna kuning dan digunting. Seterusnya, masukkan 16 situasi simpulan bahasa yang telah siap digunting ke dalam dompet kad biru dan labelkan dengan stiker hijau bernombor. Selepas itu, 16 lirik simpulan bahasa dicipta dalam Microsoft Word, dicetak atas kertas warna oranye dan digunting. Kemudian, masukkan 16 lirik simpulan bahasa yang siap digunting ke dalam dompet kad merah dan labelkan juga stiker hijau bernombor. Akhir sekali, proses pembuatan noda minda telah selesai. Jadi, berikut merupakan gambar penuh permainan noda minda yang telah siap. Selamat mencuba! Hello you all! Ini adalah tutorial penggunaan bahan bantu mengajar roda minda. Dah macam bangunan bukan? Mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sedia maklum, roda minda ini akan digunakan untuk pengajaran simpulan bahasa dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Langkah pertama, murid akan diminta membaca mana-mana satu daripada 16 teks simpulan bahasa bernombor di dalam dompet situasi. Bacalah anakku. Murid perlulah menggunakan nada pemberita dalam pembacaan teks dompet situasi. Misalnya murid memilih nombor 8, iaitu simpulan bahasa tentang tangkai jering dan membacanya dengan nada seperti ini. Datuk Khairul seorang yang kaya raya di kampung Sri Iskandar. Beliau tidak disukai oleh penduduk kampung kerana sifatnya yang kedekut. Dia tidak pernah bersedekah dan menolong orang yang susah di kampungnya. Langkah kedua, murid akan memutarkan roda minda kepada simpulan bahasa yang sesuai dengan situasi teks untuk memadukan gambar, perkataan pertama dan perkataan kedua. Contohnya, murid meneka jawapan untuk simpulan bahasa ulat buku dan kemudian mengepilkannya. Guru dikehendaki untuk memberikan clue selagi murid tidak mendapat jawapan yang betul. Misalnya, kita mengambil contoh simpulan bahasa mati kata. Clue pertama yang boleh diberikan oleh seorang guru ialah maksud simpulan bahasa itu ialah orang yang mati secara sia-sia. Clue yang kedua, dalam simpulan bahasa itu terkandung perkataan binatang yang berwarna hijau. Setelah jawapan murid betul, mereka dikehendaki untuk membaca semula simpulan bahasa itu. Mati kata. Langkah ketiga, murid akan mencabut satu kad di papan nombor dan mendapat satu pilihan nombor daripada 1, 2, 3 yang mewakili 3 aktiviti. Mari kita lihat dan bincangkan apa 3 aktiviti itu ya. Menarik ke tak menarik? Excited pula. Jika murid mendapat pilihan nombor 1, maka dia pun memilih nombor bacaan teks yang sama di dalam dompet lirik. Dompet lirik ini mengandungi 16 lirik lagu berkenaan simpulan bahasa yang digubah daripada rentak lagu-lagu popular tanah air. Kemainnya. Kemudian, murid dikehendaki untuk melakukan lirik simpulan bahasa dengan rentak yang dinyatakan. Contoh simpulan bahasa yang kita ambil ialah Kacang Hantu. Rentak lagu Empat Dara oleh Nur Aniza Idris. Nyanyiannya adalah sebegini. Empat dara duduk di tepi sungai, di kacau laki yang tak dikenal. Manis rupa tak elok perangai, kacang hantu yang suka buat fasa. Sekian, terima kasih.
Jika murid mendapat pilihan nombor 2 pula di papan nombor, dia semestinya menulis 1 hingga 2 ayat terkandung sipuran bahasa di papan putih lalu membacanya. Mari kita perhatikan dia dengan sipuran bahasa ulat buku. Pandai ke Ido? Amir sakit mata kerana selalu membaca buku sehingga malam. Dia ingin menjadi murid yang cemerlang sehingga digelar ulat buku. Okey, terima kasih. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Kelas kau dek non. Dan jika murid mendapat pilihan nombor 3 di papan nombor, dia hendaklah bercerita tentang sipulan bahasa di hadapan kelas dengan yakin. Mari kita dengar dia bercerita tentang kaki ayam, katanya. Assalamualaikum. Saya nak cerita tentang pengalaman sipulan bahasa kaki ayam. Pada masa itu, saya hendak pulang ke rumah dari masjid. Tiba-tiba kasut saya hilang dan terpaksa berkaki ayam hingga ke rumah. Rupa-rupanya adik saya sendiri yang mengenakan saya. Okey, berikan tepukan untuk diri sendiri. Di hujung pembelajaran dan pengajaran, guru pun membuat kesimpulan tentang kesemua 16 sipulan bahasa yang telah pun dipelajari. Maka itulah bagaimana penggunaan BBM roda minda ini dapat membantu guru di dalam bilik darjah. Sekian, terima kasih.